Dengan pada pagi ini kita masih dapat bersama dan kuliah kita yang insyaAllah pada malam ini kita semua tentu dibarangkan untuk menyalahkan sebarang gangguan. Jadi mempersilakan malam untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Allahumma Rabbi yastir wa la tu'assir ya karim. Minggu lepas kita bincangkan sampai ke muka surat 666. Berarti setakat tu dalam perbincangan kita tentang muqaddimah waktu-waktu solat. Hari ini kita akan mulakan perbincangan daripada huruf tebal pada muka surat 666 itu. Para ulama hadis dan sirah sekata tentang sembahyang 5 waktu itu difardukan pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj. Situ kita start situ. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cuma berbeza pendapat tentang tahun berlakunya peristiwa tersebut. Daripada tahun kelima kenabian hinggalah ke tahun ke-10-nya ada saja pendapat ulama dinukilkan. Tetapi yang paling sahih dan paling masyhur daripadanya ialah ia berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Itu. Jadi sembahyang fardu 5 waktu ni sepakat sekata ulama-ulama tentang ia difardukan pada malam Mi'raj. Malam Isra' pun waktulah sebab malam yang sama, malam Isra' dan Mi'raj. Situlah mulanya difardukan sembahyang 5 waktu ada sampai ke hari ni. Cuma yang berbezanya ialah pendapat bila Isra' Mi'raj berlaku Isra' Mi'raj. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab sirah disebutkan, dalam kitab-kitab hadis begitu juga. Tapi ia merupakan pendapat lah, bukan hadis secara terang sebut tahun berapa tu. Daripada tahun ke-5 hingga tahun ke-10, antara tu termasuk tahun yang ke-10. Jadi daripada pendapat-pendapat ni setengah ulama menyimpulkan, membuat kesimpulan bahawa Isra' Mi'raj itu berlaku beberapa kali. Ada juga yang buat kesimpulan gitu. Sebab ada pada tahun yang ke-5 tu ada hingga ke tahun yang ke-10 tu. Jadi mereka buat kesimpulan ni kira-kiranya ada beberapa kali. Tetapi pendapat yang sahih ialah sekali saja berlaku. Jadi dalam banyak-banyak daripada tahun yang ke-5 sampai tahun yang ke-10 tu kena pilih lah mana satu daripadanya. Mengikut kebanyakan ulamanya, hak paling sahih ialah tahun yang ke-10. Sebab apa? Pada masa peristiwa ni berlaku, Khadijah tak ada dah. Khadijah tak ada dah. Kalau ada dia sembahyang sekali lepas pada tu gapo semua tu kan tak ada sebut. Mana sudah meninggal dunia dah. Bawa saudara dia Abu Talib pun tak ada dah juga masa tu. Jadi ini semua ni kalau nak mengambil kira demon ni tak ada ni, tentu pada tahun yang ke-10. Tentu sebelum-sebelum pada tu ada kemungkinan lagi. Jadi berdasarkan bukti-bukti macam ni lah mereka membuat keputusan bahawa Isra' Mi'raj itu berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah.
uh, Ada juga setengah-setengah ulama mengatakan yang berlaku kepada Rasulullah beberapa kali itu Isra, bukan Mi'raj. Ada juga. Tetapi tak perlulah semua tu. Yang paling sahihnya, yang paling kuatnya ialah sekali sahaja. Sekali sahaja. Pada ketika dalam perjalanan itulah berlakunya peristiwa bersembahyang bersama Nabi-Nabi di Baitul Maqdis. Dalam peristiwa itulah juga diangkat ke langit, diterima sembahyang fardu 5 waktu ni. Kita duduk bincang malah itulah juga. Ini sepakat ulama ni dari segi sembahyang 5 waktu diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Sebelum pada tu tak ada lagi sembahyang 5 waktu. Tapi tidak ada siapa pun boleh mendakwa orang kemudian lah dia lebih baik, lebih sempurna agamanya daripada orang zaman Nabi. Sebab zaman Nabi tak sembahyang 5 waktu daripada awal lagi Islam. Kita ni Islam ni tahu-tahu sedar-sedar tu sembahyang 5 waktu Islam. Tak boleh kata begitu. Jangan kerana kita tengok orang yang dulu banyak perkara dia tak ada buat, seperti kita ni buat selalu. Bahkan haji tahu berapa baru difardukan, puasa tahu berapa, mana lewat belakang tu. Semasa di Mekah tak ada. Semasa di Mekah, setelah di Madinah barulah ada perintah-perintah itu. Jadi setengahnya kalau kata dia mampu, dia gapo pun dia tak wajib pergilah, moga mati sebelum ada tu lagi. Mana nak ada buat, kira-kiranya tak ada lah. Kita ni siap berlakon, siap berlakon, tapi tak ada siapa pun mendakwa daripada dulu sampai sekarang bahawa iman kita, amalan Islam kita lebih sempurna daripada orang-orang dulu. Dan itu salah kalau kata gitu, salah. Sebenarnya keadaan mereka tu lebih mencabar lagi daripada kita, kalau nak kira. Sebab apa? Sentiasa berubah-ubah keadaan. Orang boleh tanya pada masa itu, apa yang tidak daripada awal lagi ayat maya. Tapi mereka mana beriman akan terima saja. Dia tak cara, tak ada soal. Apa tidak dulu? Tuhan tak tahu ke? Tak perlu ke benda tu? Kau lagu mana? Jadi orang boleh persoal lah ke? Tapi keadaan sahabat-sahabat ni, dia tidak persoal. Itu kelebihan dia, iman dia. Mungkin kalau kita yang hidup sampai sekarang ni, duduk dalam suasana tu banyak mencabar, teruk. Dah tiba-tiba pagi pergi perang, tak pergi perang munafik gitu gini. Kan berat belakang tu. Adapun kita sepanjang hayat pun kita beragama, ada kalanya tak ada perang sampai mati. Tak ada benda tu. Benda-benda cabaran besar, cabaran besar, mana kita kena menggadai nyawa ke apa, tak ada. Aman je Islam. Duduk dalam keadaan aman, tak ada cabaran. Jadi berdasarkan kesimpulan tu, kalau kita tengok hak ni sembahyang 5 waktu ni Nabi SAW terima pada malam Mi'raj. Kalau orang yang kata tak ada Mi'raj, ada juga. Macam-macam orang Islam ni kan. Dia tumbuh dalam bentuk kumpulan-kumpulan, puak-puak ni, macam-macam lah pendapat. Jadi kalau dia kata tak ada Mi'raj, lama dah ada semua hak lagu tu. Tapi golongan kecil lah, segelintir, tidak majoriti. Tidak majoriti. Dia kata tak ada Mi'raj. Jadi kalau tak ada Mi'raj, sembahyang 5 waktu tu lagu mana? Dah diterima sembahyang 5 waktu tu Nabi SAW terima pada malam Mi'raj. Dah kalau tak ada Mi'raj, terima mana? Pula. Jadi bercanggah dengan pendapat ulama-ulama sekian banyak ulama, daripada dahulu sampai sekarang. Dengan sebab itu, nak tak nak, kita kena terima benda ni. Setengah-setengah tu kata sebab kita tak saya terima Mi'raj,
kita nak terima Isra' saja tu sebab ada Isra' tu dalam Quran. Ini penyakit pasal nak turut Quran sajalah. Itulah puncanya. Tak sahih hadis, tak perlu hadis. Jadi dia kata ikut Quran, ada dalam Quran subhanallazi asra bi'abdihi laila. Ada lailan minal masjidil haram dan seterusnya tu ada dalam Quran. Jadi asra tu Isra' lah, tapi Mi'raj tak ada. Itu alasan dia. Jadi maknanya ulama buat keputusan, buat kesimpulan kata terima pada malam Mi'raj tu mengarut belagalah. Gitulah kesimpulan. Jadi ulama ni tak faham lah kira-kiranya. Jadi hak lebih fahamnya hak tidak mengaji, pulaknya jadi. Jadi seramai-ramai ulama daripada dulu sampai kalau ni terima. Hak mengaji jak kecil pun ada. Sampai ketua. Hak tu pun kata ada. Tiba-tiba hak tidak mengaji, dia kata tak ada Mi'raj. Bila tak ada Mi'raj, jadi hak cerita tu mengarut belaka. Pas semaya ni dapat mana pula? Ambil mana? Kita nak terima daripada siapa hak tu? Jadi siapa kau semaya tu dipertikaikan. Siapa kau peringkat tu lah, inilah akibatnya. Kalau tidak mengaji, tidak tu orang hak pandai sungguh, jadi lagu tu ikut serut. Jadi dengan sebab itu molek sangatlah macam setengah-setengah negara Islam, sebuah negara kita ni mana kena ambil tindakan terhadap orang-orang lagu ni, tak elok. Kalau tidak kan, jadi hak kita ambil tindakannya. Kalau orang menyamar jadi doktor saja, menyamar jadi go-to-go ni saja, hak ni ikut serut, jadi bebas. Tapi tempat kita ni tidak gitu kan, agak terkawal. Setengah-setengah negeri tu kan, memang walaupun negara Islam juga, memang masing-masing ikut serut nak kata. Jadi ulama-ulama ni tak ada kerja lain, dia nak bahas. Dia nak bahas, nak menghadap puak di lagi, nak menghadap puak di lagi. Jadi buang masa, buang masa, rugi masa sebenarnya nak melayan orang-orang hak lain. Jadi dia kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam gapo tu, dia tahu mana? Dia baca Quran pun tak betul lagi. Tu ya susahnya. Tapi tapi tempat kita dan beberapa tempat yang lain, alhamdulillah, mana terkawal benda lagu ni. Sebenarnya keliru. Dia keliru. Tak ada dalam Quran Mi'raj tu. Dalam Quran pun ada kalau dia nak pakai Quran saja. Biarlah dia tak usah pakai hadis. Biar dulu, tak apa. Sebenarnya orang yang tolak hadis ni, akhirnya dia akan tolak juga Quran. Dia tak rapak tu. Dia tak berasa. Kalau kita terima dia ikhlas hati lah, tak mana dia muka dia jahil, dia tak faham kan? Dia sungguh, dia ikhlas hati lah. Tapi sebenarnya tak lagi. Dengan sebab itu perlu didedahkan kejahilan mereka ini supaya dia terasa. Bukan kita nak nguduh dia, tak. Nak memburuk-burukkan dia, nak. Tapi kalau kata begitu pun patut, patut moga ikut serah kata ni. Bukan hak dia agama ni nak sewena-wena. Jadi kalau orang kata pun dia tak boleh kata apa. Kalau orang nak marah pun, sebabnya kalau kita kira apa ni, dalam Quran ada sebut apa ni, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dan seterusnya, ma zaghal basar wa ma tagha, dan seterusnya. Kalau kita perhati ayat tu, nampaklah bahawa ada berlaku Mi'raj. Sebab apa? Dia kata dalam Quran, kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya dia, yakni Muhammad, telah melihatnya pada kali yang lain. Inda sidratil muntaha. Di mana dia tengok? Tengoknya tu tengok siapa? Tengok Jibril. Jibril dalam rupa asalnya. Jibril hak duk mari beribu kali jumpa dengan Nabi ni, tidak mari dalam rupa asal dia. Dia mari dalam rupa orang, macam-macam. Hak dalam rupa asalnya dalam Quran sendiri sebut inda sidratil muntaha, dekat sidratil muntaha. Jadi baik, sidratil muntaha tu duduk mana? Kalau kita kata dia tidak Mi'raj, di negeri mana? Bumi mana? Ujung bumi mana?
Dia tak akan boleh jawab. Sebab itulah, sebab dia pun ni yang menimbulkan masalah ni, dia sendiri pun tak ngaji. Dia tak tahu benda-benda lagu ni. Apa ni? Indaha jannatul ma'wa. Takut kita kata ada lah tu mana-mana, Siberia ke mana-mana ke negeri tu, Sidratul Muntaha, ada pokok situ dekat tu. Ada indaha jannatul ma'wa. Tu tahu dah. Orang akan tahu gitu kiranya. Dekat pokok tu ada jannatul ma'wa, syurga. Jadi syurga ni duduk mana? Atas dunia ni kah? Ada. Bila begitu, surga ni duduk mana? Dalam hadis-hadis dalam Quran sebut alam yang tinggi. Jadi hak tu menunjukkan Nabi SAW ni ada juga Mi'raj. Hak tu lah dalilnya. Dengan sebab itu kita kata orang yang menolak Isra' Mi'raj ini rosak akidah dia, jadi kafir. Wal'iyadu billah. Jadi kafir. Dia kena betul semula. Sebab apa? Benda ni ada dalam Quran. Kalau tidak, Sidratul Muntaha tu dekat syurga tu, mana boleh dalam dunia? Tak ada siapa pun boleh royak Sidratul Muntaha tu duduk negeri mana dalam dunia ni. Tak ada siapa pun dakwa, kecuali kan duduk di alam yang lain. Itulah yang kita kata Mi'raj tu. Setengah-setengah ulama dia terkeliru dengan, misalnya setengah-setengah ulama boleh jadi dia terlepas pandai ke, macam Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia sebut orang yang ingkar Isra' kafir, orang yang ingkar Mi'raj tidak kafir, jadi fasik. Pasal kata dia tidak ada dalam Quran. Jadi kadang-kadang orang terkeliru dengan setengah-setengah pendapat ulama besar. Ia kata begitu, dia ingat sungguh lah betul. Padahal ulama ni kadang-kadang dia ada hak dia terlepas. Hak dia terlepas. Dia baca subhanallazi asra bi'abdihi itu saja. Hak ni itulah yang kita kata. Sebab tu ulama dia tersedut ayat sebesar mana. Dia kadang-kadang dia ada benda dia terlepas. Contohnya Imam Nawawi saat ni. Padahal kalau berdasarkan ayat saat ni jelas. Jadi kita nak katakan, kita nak kata terlepas pandai kau apa ikutlah. Tapi dia ada sebut dalam Syarah Muslim, dari Imam Nawawi tu ada sebut gitu. Setengah-setengah orang dia kata tak apa, mudah-mudah lah. Jadi mudah-mudah lah. Dah tak ada dalam Quran, tak boleh lagu tu. Sebenarnya ada di dalam Quran pun. Dengan sebab itu kita kata orang yang menolak kedua-duanya atau salah satu daripadanya rosak akidah dia. Kalau tidak, kalau kita tak terima ni, jadi semaya tu terima mana? Jadi hak ulama-ulama dia kata terima masa Mi'raj tu mengarut belakang. Dia ada pula kata ada tapi mimpi. Enggak, kalau mimpi kita boleh mimpi, atas pada langit yang ketujuh lagi boleh pergi, manusia pun boleh pergi lagu mana mimpi, takut nak mati tu boleh jadi juga. Mimpi tu mimpi orang tak kira, tak ada kelebihan. Ni maknanya dengan tubuh dia, dengan tubuh kasar dia, yang mana orang-orang dulu yang jadi payah sikit nak terima tu pasal dia apa ni, jauh daripada dia. Pergi ke angkasa lepas ni jauh, usaha ke angkasa lepas naik kapal terbang pun tak dia. Lah orang lain ni biasa je, boleh pergi. Kalau pergi lah kan tak boleh nak nyawa, kata dia tak boleh nak bernafas, mati. Itu dia kata. Padahal orang tak pergi, orang biasa boleh pergi. Sebab apa yang kita berasa peliknya kalau Allah SWT nak bagi kepada seorang nabinya sebagai mukjizatnya, tak ada pelik. Tapi masalahnya di kalangan orang Islam ni ada pula yang menafikan mukjizat tu pula. Macam-macam ada. Mukjizat tu tak ada, macam-macam. Ini semua kerana tak mengaji molek lah. Tu ya, tak mengaji molek. Jadi ikut akal. Kalau mengaji pun ikut akal. Mengaji pandai dia, pandai kau lain. Ada agama Quran hadis tak tahu, boleh kata gitu lah. Jadi dia nak masuk campur dalam benda-benda lagu ni. Itulah akibatnya.
Mereka juga membincangkan tentang sembahyang selain daripada sembahyang 5 waktu itu. Jadi sebelum daripada difardukan sembahyang 5 waktu ni, adakah sembahyang yang lain telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya? Kalau dibuat, sunat ke fardu? Bincang juga fardu. Bincang juga. Jadi ulama-ulama bincang juga. Kebanyakan ulama berpendapat tidak ada sembahyang difardukan sebelum itu. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ada sembahyang, tapi sembahyang itu tidak difardukan mengikut kebanyakan ulama. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat sembahyang tahajud telah difardukan. Ini sebelum sembahyang 5 waktu lah ni ceritanya. Alasan beliau ialah beberapa ayat daripada surah Al-Muzammil yang termasuk dalam salah satu surah yang diturunkan di peringkat awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Ini termasuk peringkat awal tu. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Misalnya qumil laila, dia suruh bangun tengah malam, perintah. Situlah dia kata wajib tu, daripada ayat-ayat tu. Pihak yang tidak bersetuju mengatakan ayat-ayat yang memerintahkan supaya bersembahyang di dalam surah itu diturunkan di Madinah. Kalau qumil lail itu diperintahkan kepada Nabi saja. Qum, bukan qumu. Ada yang kata pula dalam ayat tu di akhir dia tu nampak suruh ramai tu, tu di Madinah ayat tu. Walaupun secara keseluruhannya pada umumnya ayat-ayat di dalam surah tu adalah Makkiyah, turunnya di Mekah, tapi hak berkenaan dengan suruh semaya ni tengah malam tu di Madinah. Dia berkata begitu. Alasan mereka ialah di akhir surah berkenaan terdapat firman Allah berikut ini, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bermaksud dan orang-orang yang lain lagi nanti akan berperang di jalan Allah demi membela agamanya. Sedia dimaklumi bahawa peperangan hanya bermula setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Jadi perang ni dia sebut cara semaya ni dia kaitkan dengan perang. Jadi perang ni di mana? Semasa di Mekah tak ada. Tu kata dia ni menunjukkan ayat ni tu di Madinah. Ni ayat bawah ni kita sebut bawah tu. Alasan ini sebenarnya kurang tepat. Kalau kita kata nak kaitkan dengan di Madinah lah, kurang tepat. Betul dah Imam Syafi'i kata tu. Jika dilihat kepada siyak dan sibaknya. Siyak dan sibak ni ayat dulu, ayat kemudian sebelum pada tu. Itu orang panggil siyak dan sibak. Siyak ni ayat hak selepas, sibak ni ayat hak lepas dah. Gitu. Kalau kita tengok tu, atau maksud siyak dan sibak itu ayat selengkapnya. Kalau kita perhati ayat tu habis sepenuhnya, maka kita akan dapati tidak ada percanggahan. Hak ni pun termasuk dalam ayat yang diturunkan di Mekah juga. Bermakna perintah itu berlaku di Mekah, bukan di Madinah, walaupun ada sebut perang. Untuk lebih jelas, lihatlah ayat tersebut selengkapnya. Jadi kita kena tengok apa habis ayat. Jangan ambil wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sahaja. Tengok ayat itu selengkapnya. Itu panjang ayatnya. Panjang ayatnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Situ ya orang ambil tadi. Tak apa. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
Bermaksud sesungguhnya Tuhanmu, yakni wahai Muhammad, mengetahui bahawasanya engkau bangun, yakni bersembahyang tahajud kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersamamu, yakni sahabatmu. Allah jugalah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yakni di dalam sembahyang. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi demi mencari sebahagian daripada kurniaan Allah, dan orang-orang yang lain lagi nanti akan berperang di jalan Allah demi membela agamanya. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk dirimu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itu ayat itu ada di dalam surah Al-Muzammil. Ayat ini jelas, kalau perhatikan, ayat ini jelas menyebutkan perang dalam konteks akan datang, bukan dalam konteks masa ia diturunkan. Hak kata akan perang tu akan nanti, bukan pada masa turun tu. Tapi tu ambil kira dah tu. Kerana ia masih berkaitan dengan firman Allah, alima an sayakunu minkum. Kalau orang belajar nahwu Arab dia tahu lah, sayakunu minkum, yakunu fi'il mudhari', ada sin sebelum pada dia. Ini menunjukkan akan datang. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu yang tersebut sebelumnya. Jadi wa akharuna yuqatiluni, dia ada kaitan dengan hak tu lagi. Jadi hak ni berkait dengan akan datang. Dengan itu tidak salah kalau ayat itu juga dianggap sebagai ayat makkiyah. Itu pun sebabnya kenapa Imam Syafi'i berdalil dengannya. Apa yang Imam Syafi'i berdalil dengan hak ni? Nak ayat cerita hak dulu. Sebab dalam ayat ni dia cerita ni benda hak akan datang, hak perang ke apa. Bukan kita boleh buat dalil dengan hak perang tu, maknanya ketika turun ayat ni dah perang dia berlaku di Madinah, jadi ayat ni ayat Madinah lah, turun di mana. Tak boleh kita buat kesimpulan gitu. Sebab dia ayat tu akan datang, hak akan perang tu, bukan pada masa tu. Jadi cerita sembahyang pada waktu malam apa ni ada dah dalam ayat tu. Ayat ni ayat makkiyah, menunjukkan orang Islam sudah sembahyang dah sebelum daripada difardukan sembahyang 5 waktu. Orang panggil sembahyang apa? Sembahyang malam. Sembahyang malam, salatul lail, ataupun sembahyang tahajud, ada dah. Namun begitu pihak pembantah tetap berkata bahawa sembahyang tahajud itu hanya difardukan ke atas Nabi SAW. Ia tidak pernah difardukan atas umat pada bila-bila masa pun. Ini kebanyakan ulama kata gitulah. Memang ada sunnah, tidak pernah difardukan kepada orang lain. Pada Nabi ialah diterima. Baik, jadi sembahyang tahajud ada dah, sembahyang malam tu ada dah, dan sahabat-sahabat pun ada buat juga berdasarkan ayat tadi. Cuma perhati molek, tengok terjemah dia molek, ada sembahyang tu, bukan tak ada. Jadi faqra'u ma tayassara minal Quran, tu baca Quran tu dalam sembahyang maksudnya. Sebab apa? Kita tengok sebelum pada ni ia baca tak je qumil laila illa qalilan nisfahu tu di awal surah tu. Jadi hak tu suruh bangun tengah malam, buat apa sembahyang. Selain sembahyang tahajud,
Adakah sebelum difardukan sembahyang 5 waktu, ada lagi sembahyang yang lain dikerjakan oleh para sahabat, sama ada sebagai sembahyang fardu atau sunat? Itu sembahyang tahajud ada, sembahyang malam tu ada dah. Hak lain ada lagi ke? Bahas belaka. Jadi ulama-ulama bincang belaka tu. Sebab tu kata kalau baru nak kecil, orang selesai lama dah. Kita duduk kata tak ada sembahyang 5 waktu lah, macam-macam. Buat-buat intihadin. Jadi dia sembahyang lagu mana? Ikut seruk. Jadi sembahyang lain ada ke tidak? Sebab sama ada sebagai sunat ke atau fardu ke? Tak caralah, ada ke tak ada. Itu pun dibincangkan. Sesetengah ulama berpendapat sebelum Isra' dan Mi'raj, sembahyang subuh dan Isya' juga telah difardukan. Ada ulama kata gitu. Dalilnya ialah firman Allah ini, fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Itu dalil. Bermaksud setelah engkau mengetahui perihal Nabi Musa dan umatnya, bukan sebelum pada itulah ayat, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Jadi pada waktu pagi dan petang ni, setengah ulama kata sembahyang subuh dan sembahyang isyak, setengah ulama kata sembahyang subuh dan asar. Itu maksud pagi dan petang. Sebab asyi itu dalam bahasa Arab, daripada petang sampai ke malam, sampai ke isyak tu asyi lagi dia panggil. Petang dia tu masuk dalam petang lagi. Tapi setengah ulama mengatakan asar. Jadi dia pegang dengan Abdullah, ayat ini diturunkan sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ayat ni kalau kita perhatikan diturunkan sebelum Isra' dan Mi'raj lagi. Lepas tu kita kata mana ada sembahyang, Intihad dia kata itu dia suruh tasbih je. Tak apalah, nanti dulu kita baca dulu. Sembahyang tadi, ayat ini diturunkan sebelum peristiwa Isra' dan di dalamnya ada tersebut tentang 2 sembahyang tadi. Memanglah sabit berdasarkan beberapa riwayat bahawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersembahyang subuh dan isyak sebelum Isra'. Memang ada sabit. Bila kata sabit tu ada dalam hadis lah, hadis yang sahih ada. Misalnya kisah jin mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran yang tersebut di dalam surah jin. Tersebut di dalam surah jin tu, itu berlaku pada ketika baginda SAW bersembahyang subuh. Maknanya ada dah sembahyang subuh, Nabi sembahyang dan jin dengar dalam surah jin. Kisah ini berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj lagi. Soal sama ada Rasulullah SAW mengerjakan kedua-duanya sebagai sembahyang fardu atau sunat. Jadi Nabi buat ni sebagai sembahyang fardu ke sunat? Dalil yang terang mengenainya tidak terdapat di dalam mana-mana riwayat. Jadi hak kata suruh sembahyang gapo saat ini, sama ada kita kata subuh dan isyak atau subuh dan asar, ada tu ada. Tapi sebagai fardu ke sebagai sunat, tak jelas. Tidak jelas. Tapi sembahyang tu sudah ada. Sebab tu kita tengok dalam ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun semasa di Mekah, kita ada dah suruh sembahyang ke apa. Tapi dia buat tu sebagai fardu ke tidak, tak jelas. Berdasarkan riwayat tak jelas. Itulah perbincangan Abidah berkenaan dengan muqaddimah, berkenaan dengan waktu sembahyang. Barulah kita masuk kepada bab. Ni bab Sahih Bukhari lah. Hak sebelum pada ni pun di bawah kitab Mawaqitus Salat tu Bukhari dah juga. Jadi duk bincang waktu lah, berkenaan dengan waktu ni. Jadi hak ni barulah masuk bab Mawaqitus Salat, muka surat 967. Bab Mawaqitus Salat wa fadliha wa qawlihi
inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta muwaqqatan waqqatahu 'alaihim. Ini bab yang 83 tu, bab waktu-waktu sembahyang dan kelebihannya, dan firman-Nya, sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi mana dalil kata sembahyang ni terikat dengan waktu-waktu tertentu? Inilah Imam Bukhari buat bubuh dalil Quran dalam tajuk dia. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu. Fardu sembahyang. Jadi hak ni bila? Lepas Isra Mi'raj. Ni bila kata fardu ni hak jelasnya lepas Isra Mi'raj. Sebelum pada tu tak ada lagu ni. Terikat dengan waktu gini. Yang ditentukan waktunya, siapa yang menentukan waktunya? Allah lah, atas orang-orang yang beriman. Jadi hak mana-mana beriman tu kena terikat dengan hak ni, kena terikat dengan hak ni lah. Jadi ketentuan waktu sembahyang itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab mawaqitis salah wa fadliha. Bab waktu-waktu sembahyang dan kelebihannya. Ada nota di situ 858. Mawaqit. Perkataan mawaqit itu adalah kata jamak bagi miqat. Miqat ni kita tahunya miqat hak buat haji tu, okey. Miqat hak tu miqat makani orang panggil, dan miqat zamani. Miqat ni apa ni, ada hak berkait dengan tempat, ada hak berkait dengan masa. Ada hak berkait dengan masa. Ia berpunca daripada perkataan waqt. Miqat asal dianya waqt. Hak bahasa Melayu kita panggil waktu. Hak tu lah mari sini, yang berarti waktu dan masa. Apa yang dimaksudkan dengan mawaqit di sini ialah waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang mukmin mengerjakan sembahyang yang difardukan ke atas mereka. Ini yang dimaksudkan dengan mawaqit. Waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk orang-orang mukmin sembahyang. Sembahyang hak difardukan ke atas mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan mawaqit ini. Dia ada beberapa waktu, bukan satu saja waktu. Sebab tu dia guna dalam bentuk jamak. Dan kelebihan waktu tu, baru ni kita sudah bincang dah minggu lepas kan, dari segi falsafah dia, dari segi hikmat dia. Buat apa semaya zuhur, buat apa semaya asar, buat apa semaya jojo situ semaya dekat kan. Pagi tu sungguh lama kosong, lepas isyak lama sampai ke subuh tu, buat apa lagu tu. Kita sudah bincang dah. Ini dari segi hak kita buat lagu sana, bukan mana-mana kita, hak Tuhan tentukan untuk kita mengerjakan sembahyang fardu. Hak Tuhan Allah SWT tentukan kepada kita. Dan bila dia tentukan, Imam Bukhari nak ayat sejarah permulaannya. Waktu sembahyang permulaannya ditentukan bila? Sebab Imam Bukhari dia ada cara dia menyusun kitab dia. Kalau misalnya dalam kitab ni, mula-mula ni cara waktu ni, dia akan ada isyarat kepada permulaan. Permulaan berkenaan dengan waktu. Permulaan disyariatkan sembahyang ni terikat dengan waktu. Dan sembahyang tu sembahyang gapo? Permulaannya bila? Dia panggil bara'ah iftitah. Dia panggil bara'ah iftitah. Seperti mana di akhir tiap-tiap kitab, tiap-tiap bab dia besar tu, dia ada isyarat kepada bara'ah ikhtitam. Isyarat kepada kesudahan, isyarat kepada tamat, habis, selesai. Maka di permulaan kitab pun dia ada isyarat juga, isyarat kepada permulaan. Dia nak ayatnya bila permulaan? Permulaannya bila berlaku Isra' tu lah. Bila berlaku Isra' tu, esok kan tu selalu bila turun tu pagi tu turun, esok selalu Jibril mari royak waktu.
Ikut dia sembahyang, ikut dia dalam waktu tu. Sehari mana dia sembahyang di awal waktu. Hari yang kedua pagi pula dia sembahyang pula di akhir waktu, sehingga selesailah mana ketentuan waktu Allah SWT kata dia tentukan waktu tu melalui Jibril datang mari royak awal waktu dan akhir waktu. Itulah bendanya. Bila cerita tu Jibril mari tu lepas pada Isra Mi'raj. Situ start je ketentuan waktu sembahyang fardu ni. Jadi Imam Bukhari mengadakan bab pertama ini untuk menyatakan dua perkara berikut. Satu, kelebihan sembahyang dan kelebihan waktu-waktunya. Jadi ayat tu sembahyang tu sendiri ada kelebihan, dan waktu-waktu dia tu pun ada kelebihan juga. Hak mudahnya apa waktu dia tu ada kelebihan, hak mudahnya dah Tuhan tentukan masa tu ada kelebihan dah tu. Hak tu hak mudahnya kita kata. Kalau tak sepikir hak lain-lain, hak ringkasnya tu pada dah. Yang kedua, mengisyaratkan kepada permulaan penentuan waktu-waktu sembahyang yang 5 dan latar belakangnya. Dia nak ayat tu. Sebab ni mula-mula ni selepas kitab dia akan ada isyarat ke arah tu. Jadi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bila turun selepas Isra Mi'raj. Sebab apa di sembahyang 5 waktu difardukan pada malam Mi'raj itu. Jadi waktu ni masa tu. Selepas tu itulah permulaan dia. Salah satu perkara yang sentiasa dijaga Bukhari di kebanyakan permulaan bab bagi sesuatu kitab, jadi bab besar di dalam sahihnya ini, ialah mengisyaratkan kepada permulaan atau sejarah dan latar belakang bagi sesuatu hukum atau ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah. Orang panggil bara'ah iftitah. Bab apa-apa pun dia akan ada isyarat. Kita akan tengok tu. Jadi kemah cara dia tu kan. Ini kita panggil iltizam dia, iltizamat dia atas diri dia. Mana macam dia berjanjilah dia akan jaga ni. Nak jaga apa-apa ni payah nak jaga. Daripada awal kita sampai ke akhir kita 2 jilid tebal. Nak jaga daripada awal sampai akhir. Lagu tu kemah. Situlah letaknya Sahih Bukhari ini istimewa. Pasal dia banyak iltizamat dia tu. Benda-benda yang macam dijanjikan oleh diri dia, oleh dia untuk buat dalam kitab dia ni gini-gini tu dia jaga. Dan jaga dia bukan tak ada faedah, besar faedahnya. Kalau kita perhati negara-negara ni, kita tahu sejarah dia dulu. Kita tahu sejarah dia dulu, latar belakang dia dulu. Orang panggil bara'ah iftitah. Itu salah satu iltizam Imam Bukhari. Satu lagi hak lawan dia bara'ah ikhtitam. Itu di hujung kitab, di hujung bab besar. Kadang-kadang di hujung bab kecil pun ada, tapi umumnya bab besar lah, di hujung bab besar. Itu orang panggil bara'ah ikhtitam. Di dalam ayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab di atas, Allah telah menyebutkan waktu sembahyang fardu secara mujmal. Dia kata inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Yang Tuhan tentukan waktu-waktunya. Mestilah ada waktu tu, tapi dia sebut secara mujmal. Itu kita panggil mujmal, secara umum dan tidak terperinci. Dia sebut waktu-waktunya. Pada sembahyang tu 5 sudah difardukan pada malam Mi'rajnya. Jadi 5 ni ada waktu-waktunya, tapi tidak disebut daripada ke mana. Tidak disebut. Sebab apa? Kalau nak ayat datang semasa dia Mi'raj, keadaannya lagu lain, tidak ada gelincir matahari, tidak ada dia jadi lagu lain, alam lain. Tidak sesuai. Kalau ayat situ nak ayat lagu mana? Nak witran. Payah sebagai panduan tu. Dengan sebab itu dia kirim Jibril hari berikut di bumi ni. Sebab semaya tu kita nak buat di bumi ni, waktu asas dia je. Jadi dia berkait dengan perjalanan matahari itu. Adapun di sana
di luar daripada sistem matahari yang ada. Nak buat apa dia kata tak payah lagu mana? Payah. Dengan sebab itu hikmah apa tak ayat dalam waktu situ. Kalau ayat dia jadi teori saja. Jadi teori saja. Ni mari buat secara praktikal. Tunjuk, ajarlah gundi. Hari yang pertama awal waktu, hari yang kedua akhir waktu. Barulah hidup. Nampak, semua orang boleh nampak, tahu lagu mana, masa mana. Jadi itu disebut secara mujmal, secara umum dan tidak terperinci. Di dalam beberapa ayat, sebab tu dia kata, jadi mana 5 waktu tak ada. Orang tak saya pakai hadis sudahlah. Asal kita buat 5 kali. 5 kali tu pun masa Mi'raj juga, dia tak terima juga. Dah. Payah kan lagu tu. Tak lagi. Ni rosak. Nanti hadis ni Nabi pun ada isyarat dah. Akhir zaman ni akan ada. Kalau tak saya pakai hadis nak pakai Quran saja ni, ada dah isyarat. Jadi boleh dikatakan kalau kita perhati molek kan, ajaran hak sesat hak kemudian ni ada. Dia isyarat dah. Cuma baca banyak sikit jumpalah. Misalnya nanti hadis ke apa ada. Jadi demo ni tak khabar. Dia tak khabar. Dia tu kira-kiranya kalau kita kata dia ikhlas lah, dia tersasul. Kalau kita kata dia ikhlas, maka sebenarnya dia tidak tahu benda-benda ni akibat dia. Tu lah. Pasal dia pun tak sah kalau kata dia tidak Islam. Dia kata dia Islam. Nak sangat dia kenal dengan Islam tu, molek Islam. Tapi ada buah tu. Dia tidak tahu bahaya besar waktu tu punca segala penyakit, punca segala kemuskilan yang lain. Bagaimanapun penjelasan tentang permulaan waktu sembahyang, di dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain terdapat sedikit perincian mengenainya. Tapi ada dalam Quran ni, tempat-tempat lain ada perincian. Bagaimanapun penjelasan tentang permulaan waktu sembahyang dan penghujungnya dikemukakan Allah menerusi lidah Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah ini dikemukakan beberapa ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara umum kepada waktu-waktu sembahyang. Sebab orang kata tak ada isyarat sembahyang 5 waktu dalam Quran, tak ada. Ada 3 je kata dia. Ada kata ada 2 je. Macam-macam lah. Ni pokok ni menyibuk pokok ni. Tapi dari satu segi hikmah Allah SWT ni, jadi gitu jadi gini ni ada hak molek dia jadi orang jadi sebut. Ulama-ulama pun jadi balik kitab. Jadi royak. Jadi kau terang agama. Kau terang, kau jelas. Selama ni orang leka balik tak cara duduk mana dalil. Jadi bila ada lagu tu nak jaga nak kemah ni, royaklah, pakai royaklah. Hak mana tahu tu. Jadi orang ramai pun kau tahu. Kau tahu. Gitu caranya Allah SWT nak kemak agama ni. Dengan cara ada hak sesat. Dengan cara ada hak sesat tu. Hikmat tu ada ke mana-mana pun. Tapi kita yang menghadapinya tu susah kan? Susah juga. Tapi hikmat ada. Tidak saja-saja. Misalnya pokok dia kata kau sahabat gitu gini. Jadi orang pun buat kajian. Kau tu kau molek nampak. Itu dia nak nguduh jadi kau molek. Tak ada rugi apa agamanya kau kemah. Ini kita nak kemukakan daripada Quran sendiri, isyarat kepada sembahyang 5 waktu. Setengah orang apa tak faham lagi. Dia kata tak ada dalam Quran. Yang pertama, satu, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Bermaksud, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada waktu malam. Daripada malam itu kan waktu, kait dengan waktu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, yakni seperti sembahyang dan lain-lain, menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk
itulah peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Surah Hud. Ayat ini mengisyaratkan kepada 3 waktu sembahyang, iaitu fajar, maghrib dan isyak. Mengikut setengah ulama, dia kata isyarat kepada hak tu. Pada kedua tepi siang, pagi dan petang, hak tu subuh. Hak tu subuh. Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada 3 waktu sembahyang, iaitu fajar, maghrib dan isyak. Jadi 2 tepi siang itu fajar dan maghrib. Setengah ulama kata gitu, setengah ulama kata pagi dan petang itu subuh. Fajar itu subuh lah, subuh dan asar. Wa zulafam minal lail itu maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak, sebab dia sebut zulaf dalam bentuk jamak. Mana ada beberapa tu, bukan satu saja, iaitu maghrib dan isyak. Kalau begitu bermakna ada 3, 4 dah situ. Kalau mengambil kira pendapat yang kedua tadi. Kalau mengambil kira yang pertama, dia ada 3, isyarat kepada 3 sembahyang. Jadi jelas disebutkan di sini aqimis solah, dirikanlah sembahyang, dan dikaitkan dengan masa tu, masa. Yang kedua, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Bermaksud dirikanlah sembahyang dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sembahyang subuh. Dirikanlah subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu disaksikan. Ayat ini menerangkan waktu-waktu sembahyang yang 5. Maksud sembahyang dari sesudah tergelincir matahari ialah zuhur dan asar. Maksud sembahyang pada waktu gelap malam pula ialah waktu maghrib dan isyak. Sementara Quran al-Fajr yang tersebut di akhirnya itu adalah sembahyang subuh. 5 di situ ada. Jadi sembahyang 5 waktu sudah terkumpul dah situ. Yang ketiga, Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Bermaksud, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada di awal malam dan semasa kamu berada di waktu subuh. Baginya lah segala pujian di langit dan di bumi, dan juga pada waktu kamu berada di antara petang, berada di waktu petang. Ini bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu kamu berada di waktu petang, dan pada ketika kamu berada di waktu zuhur. Waktu zuhur, itu ayat dalam surah mana sebut, ada tulis situ dah. Maksud bertasbih di dalam ayat 17 ialah bersembahyang. Di sini tak ada sebut sembahyang, tapi bertasbih. Ayat-ayat 17 dan 18 surah Ar-Rum ini juga menerangkan tentang waktu sembahyang yang 5 juga. Cuma dia tidak sebut dalam bentuk dirikanlah sembahyang, bertasbih. Dia sebut dalam bentuk tu. Tapi isyarat kepada waktu 5 tu ada sini. Cuba perhati. Yang keempat, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Bermaksud, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari, nampak kan? Sembahyang mana? Dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbenamnya, nampak kan? Sembahyang gapo sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari,
supaya kamu berpuas hati dengan mendapat sebaik-baik balasan. Surah Taha tu, ayat 130. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari adalah perintah Allah supaya bersembahyang subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari mengisyaratkan kepada sembahyang asar. Perintah bertasbih pada waktu-waktu di malam hari berarti perintah bersembahyang maghrib dan isya. Perintah bertasbih pada waktu-waktu di siang hari pula mengisyaratkan kepada sembahyang zuhur. Penggunaan perkataan tasbih untuk sembahyang di dalam ayat ini dan ayat sebelumnya adalah mengikut kaedah ilmu bayan di dalam bahasa Arab, iaitu menyebutkan sebahagian atau satu juzuk daripada sesuatu, tetapi yang dimaksudkan ialah sesuatu itu sendiri secara keseluruhannya. Ini orang panggil dalam istilahnya min bab itlaqil juz wa iradatil kull. Min bab itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebut sebahagian tapi maksudnya bukan sebahagian tu. Yang dimaksudkan ialah seluruh. Seluruh. Jadi orang-orang hak duduk kritik, hak duduk jadi anti hadis ke apa, dia tak faham bahasa Arab. Dia tak faham. Dia kata mana anda sebut semaya tasbih? Hak ada sebut semaya tadi tu lagu mana? Dia tak saya pakai juga. Ataupun dia pakai, dia buat cara dia. Semaya betul ada sebut semaya, tapi semaya lagu mana tak ada ayat. Dia kata semaya lagu mana tak ada ayat. Dawarka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Wasjud waqtarib, sujud. Itu kan benda-benda dalam semaya berlaku. Dia kata memang ada sebut, tapi tak ada ayat. Mana dulu, mana ke dia. Ada pun nak buat lagu mana. Nak qiyam dulu ke, nak sujud dulu ke, nak rukuk dulu. Kalau masing-masing orang dia kata saya nak rukuk dulu, dah. Orang dia kata saya nak sujud dulu. Pada orang kan? Nampak bercelaru tu kan? Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dia selama mana duduk sembahyang, dia tak jaga masa ke, dia tidak jaga tertib ke lagu mana, dia buat lagu mana. Jadi saja dia buat. Terlajak dia ni, terlajak merugikan diri sendiri. Lagu ni lah orang panggil musuh diri sendiri ni. Min babi itlaqil juz wa iradatil kull. Ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa mana-mana pun ada, tapi dia tak berhati. Apa sebut tasbih? Tasbih ni satu benda yang sangat penting dalam sembahyang. Ini salah satu intipati sembahyang, tasbih. Tasbih arti menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Dan ia merupakan satu juzuk penting dalam sembahyang. Itu tasbih. Oleh kerana ia satu juzuk penting dalam sembahyang, sebahagian yang penting dalam sembahyang, maka disebutkan dia tu secara khusus. Misalnya dalam Quran, di tempat lain, dia nak kata gada. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kayak baca belakang. Jadi apa makna? Rugilah dua tangan Abu Lahab. Jadi dua tangan dia saja rugi. Kau siapa dia rugi? Tengok, dua tangan Abu Lahab rugilah. Atau kita kata binasa lah. Jadi dua tangan dia saja kau binasa. Kau maksud dia lagu mana? Tu penggunaan bahasa Arab tu. Maksud dia rugilah Abu Lahab. Ini orang panggil sebut sebahagian, maksudnya keseluruhan. Sebutkan dua tangan, tapi bukan maksud dua tangan saja. Sebab hak rugi, tak apa makna kalau ambil dua tangan kerak dua belah tu dah. Letak depan rugi gapo dah. Tu dia tu lah. Hak ruginya. Tu dia. Yang kerugian kita dirugi. Siapa dia? Kita rugi semua sekali. Tapi kita jadi rugi tu sebab apa? Sebab tangan kita lah dia buat benda tu, rugi tu. Biasanya orang buat dengan tangan, jadi untung jadi rugi orang buat kerja ni dengan tangan. Sebab tu sebut tangan tu maknanya juzuk yang penting daripada keseluruhan tubuh manusia. Yang dimaksudkan ialah Abu Lahab tu sendiri. Ini bahasa sastera dia. Bahasa sastera dia. Jadi kita nak katakan apa tu? Ni lah orang panggil itlaqil juz'i wa iradatil kull. Dalam Quran di tempat yang lain ada. Di tempat yang lain ada. Misalnya dalam Quran ada sebut juga wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Misal.
Wujuhun yawma idzin na'imah. Beberapa muka pada hari itu, hari kiamat nanti, berada dalam nikmat, dalam keseronokan, kesukaan. Jadi muka saja kau suka je, kau ada. Di akhirat saya esok dalam syurga, kau dalam gapo, jadi kau dapat nikmat tu muka saja. Molek lagu tu. Sebab tu kata kena faham. Nak faham Quran ni, hadis dia kena ngaji banyak kali. Ni ilmu bayar. Bab gapo? Bawah majas mursal. Ada lalu bab ni. Ya bukan sebab bahasa Melayu tak boleh nak ayat. Ni masuk bab gapo dia ni. Ya ada bab. Mana penggunaan tu berleluasa di kalangan mereka. Bapa yang kata muka nikmat, dapat nikmat, seronok. Duduk dalam syurga yang tinggi. Puas hati dengan hasil usaha mereka. Bapa yang muka tu jadi berseri-seri. Sebab kita nak tahu kan suka tak suka dia, yang paling penting di muka dia tu lah. Begitu. Tak kata tengok kaki suka. Tengok perut dia, tengok belakang dia, tak ada apa. Tengok muka dia tersengih. Kau lalu sengih, berseri-seri muka dia. Nampak di muka tu. Sebab tu dia sebut muka. Penting tu dia sebut muka. Jangan kita kata muka dia tak nikmat saja, orang lain tak nikmat, duduk dalam azab. Apa makna lagu tu? Makna semua Tuhan diri itulah yang mempunyai muka tu. Setiap orang hak masuk syurga tu berada dalam nikmat, dalam kesukaan. Gitu. Hak ni orang panggil itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebut sebahagian tapi maksud dia semua. Maksud dia semua. Supaya kita kata, kalau dalam bahasa Melayu misalnya, orang selalu pun boleh kata, ketua dia kata, kita tak salah, dia boleh berhenti duduk sini, kita balik jabat lah. Lepas tu kita nak tinggal mana? Ada anak buah dia kata, ada anak buah dia kata, kita nak tinggal mana? Sini tempat banyak lagi ni, tak selesai lagi. Tak apa, kita ada mata dan telinga sini, kita tinggal mata dan telinga kita sini, kata dia. Tinggal lagu mana? Mata dan telinga dia gerak kau letak situ. Sebab tu kata mata dan telinga tu maksudnya kita ada mata-mata gelak kita, spy kita ada, pengintip kita ada duduk situ. Jadi orang duduk itas kan, dia tidak kecek, dia senyap, dia dengar, nanti dengar, nanti tengok. Sebab tu sebut mata telinga tu. Bahasa kita pun ada. Apakah maksudnya letak telinga mata situ? Kalau tidak pun, kalau tidak orang pun letak keset, tu sebab telinga. Letak mata, letak di kamera tu. Ya ada juga. Itulah mata telinga. Itulah yang akan menunjukkan kepada kita kan, kita kecek lagu tu. Bahasa kita pun ada. Coba kalau orang tanya kita, ni masuk dalam bab apa? Tak boleh nak wayak ahli bahasa Melayu tu ya. Tapi ada, guna ada. Kalau dalam bahasa Arab, orang panggil duduk di bawah bab majaz mursal. Majaz mursal ni banyak pula bahagia-bahagia dia. Salah satunya ni itlaqil juz wa iradatil kull. Itulah orang kita kata dah, ambo ni ada buah pinggan lah ni. Bapa mula tak ada kau. Mula tak ada kau. Ambo ada jantung, dia kata dah. Tu pula. Jadi bapa tak ada kau. Dia nak ayatnya dia ada masalah. Tu lah ni, ada nyakit. Ada nyakit. Tengok. Tu kan kita guna. Itu termasuk bawah gapo. Ada kaedah dia, semua ada. Tidak salah. Kita pun duduk guna. Dia kadang-kadang kaedah ni dia mari kemudian. Orang duduk guna tu dulu lagi. Orang duduk guna. Bahasa Arab ni dia memang ada kaedah pun. Apa salah ni? Jadi kalau sebut tasbih tu makna sembahyang, maklum dah. Orang yang tak ngaji dia tak tahunya. Orang yang ngaji dia tahu. Hak tu kita kata hak ni itlaqil juz wa iradatil kull. Sebutkan sebahagian tapi maksud dia keseluruhannya. Ada satu lagi, sebutkan keseluruhan tapi maksudnya sebahagian. Jenuh lah kalau demo ni dah banyak benar benda nak tolaknya dalam Quran. Sebutkan tadi, sebutkan sebahagian tapi maksudnya keseluruhan. Ni sebutkan keseluruhan, maksud dia sebahagian. Mana misalnya dalam Quran, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Bila pelakar mari tu kan, peti mari,
mereka pun bubuh jari jemari mereka dalam telinga. Kalau bubuh lagu mana? Bubuh jari muak kau? Muak kau? Tak muak. Ni jari ni 5 ni nak bubuh dalam telinga lagu mana? Nak tak sewi dengar. Pelakar dia gitu mau tu. Jadi sebutkan semua tapi maksudnya bukan semua, satu. Ni gini barulah sedang molek dengan lubang telinga tu. Kalau 5 ni lagu mana? Tapi apa yang sebut 5? Dah maksud satu. Kalau boleh nak ni lu 5 ni nak sombak kalau boleh. Lagu tu maksud dia. Kalau boleh 5 nak sombak. Tak sewi dengar terlajuk. Takut mati. Kena pelakar tu. Bukan saja 5 ni kalau boleh nak masuk dalam telinga. Jadi itu sebutkan semua, tapi maksudnya bukan semua, tetapi hanya sebahagian sahaja. Dalam Quran lagi ada disebutkan berkenaan dengan perempuan tua hak putus haid, hak tak ada apa ni, tak ada harapan, tak ada keinginan dah untuk berkahwin ke apa, mereka ni boleh menanggalkan pakaian. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Tu misalnya ayat. Fala junah 'alayhin an yad'na thiyabahunna. Tidak menjadi kesalahan, tidak berdosa kepada mereka menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Jadi nak suruh belanja kau? Suruh belanja. Jadi tak apa kalau kau sudah tua belanja. Muka Tuhan kata tak apa, mereka nak menanggalkan pakaian dia sebut banyak, bukan baju saja, kain kelubung saja, tak. Pakaian. Jadi makna Tuhan nak suruh belanja kau? Sebab dia orang Islam belanja. No. Depan ada penganut dia sekalipun tak ada. Itulah orang panggil sebutkan keseluruhan, tapi maksudnya sebahagian. Tudung tu pecah tak apa, pakai baju t-shirt tak apa. Kalau dah lagu tu tua tu, pakai baju skat ni pun tak apa, tak cara mana lah masalah aurat. Hak tu bukan nak suruh pecah belakang. Sebab skalanya hak luar tu pun pakai. Kalau nak pergi ambil sibuk pakai tudung lah, pakai hak luar lah. Ada lagi. Jadi hak ni dalam keadaan ni ada keringanan, tak apa. Tapi dia kena, janganlah dengan maksud nak menunjukkan kecantikan dia juga, ke mana-mana pun kena beringat juga. Wa an yasta'fifna khairul lahun. Kalau mereka jaga tetap pakai lebih molek gitu, itu lebih molek saya kata. Tengok. An yad'na thiyabahunna itu bukan makna belanja. Sebab kita faham mana? Fahamnya sebut umum keseluruhan tapi maksudnya sebahagian. Okey, gitu. Banyak lagi tak habis nak sebut kalau dalam Quran, dalam hadis. Kita sebut hak kita pula. Hak kita kecil. Aku Melayu pun dah. Saya pergi dah rumah dia. Kita kata tidur dah rumah dia. Saya tidur dah di rumah dia. Tidur di rumah dia tu jamban tidak rumah dia. Di bala rumah dia tidak rumah dia. Tangga rumah dia tidak rumah dia. Dapur rumah dia tidak rumah dia. Pak kita tidur mana? Kita tidur semua tempat kau. Dah kita kata kita tidur rumah dia. Rumah tu maksudnya termasuklah kau kan? Tapi maksudnya tidur tu tidur tempat tidur lah. Tempat tidur tu satu bahagian. Inilah orang panggil sebut semua, tapi maksudnya bukan semua. Hak sesuai dengannya lah. Kenapa dia sesuai dia? Tempat tidur atas katil. Kalau dia ada katil, kalau tidak pun dia boleh lembek. Kita dah. Tempat tidur lah, dalam bilik kau, tempat pernah sampuk. Takkan dalam jamban. Takkan dalam jamban. Takkan atas jemur orang. Kita kata tak pernah sampuk tu. Ini kita duk guna sama. Nasi makan. Makan dah. Makan dah nasi. Kita kata makan dah nasi. Dalam puyuk tu banyak lagi. Apakah bila kita kata kita makan nasi, dah tu segala nasi dalam rumah kita tu kita makan habis? Hak dalam puyuk baru orang panggil makan nasi? Tak kan? Makan sebahagian pun makan nasi. Dah betul, dah tu. Inilah sebut nasi. Hak mana ada dalam puyuk lagi tak habis lagi pun nasi juga kan?
Tapi maksud kita sebahagian daripada nasi. Ngaji Quran dah kau awal pagi ni ngaji dah. Quran tu apa? Tidak daripada Al-Fatihah tu sampai surah Tun. Lawak budak ni, kita kata dah. Apa kata ngaji Quran? Masa mana? Saat ni ya kita kata tak akan habis buah Quran. Baca qul huwallah tidak Quran. Tu tengok. Sebutkan semua maksudnya sebahagian. Tidak salah. Kita pun duduk guna lagu tu. Kita duduk guna dalam bahasa mana-mana ada hak ni. Jadi tasbih di sini sebab itu bacalah kitab mana, ulama mana, semua kata, sahabat lagi kata tasbih ni maksudnya sembahyang. Dia faham boleh. Sebab apa Hasani? Faham Hasani? Itlaqil juz wa iradatil kull. Sebaliknya ada itlaqil kull wa iradatil juz'i. Itu dalam ilmu balaghah. Jadi dia kena tahu tu barulah selesai. Lepas tu moga Tuhan ni kecek. Tuhan kecek. Dia bahasa dia kemas tinggi. Bahasa terpilih. Nabi SAW pun lagu tu juga. Jadi kita tak boleh lah kecek seperti orang biasa gini. Kaedah dia tu kemas. Tak, kalau uji kok apa ni kaedah mana sekalipun semua paling molek. Semua orang akui. Tanyalah ahli bahasa Arab mana-mana, tak lagi hak tu paling molek. Dah tak lari, kaedah dia tak lari. Dah kemah lah, molek. Satunya berdasarkan kaedah tu. Oleh kerana tasbih berarti menyucikan Allah daripada segala kekurangan, dan makna ini merupakan sebahagian yang terpenting daripada salat, maka ia digunakan sebagai pengganti perkataan salat atau sembahyang itu sendiri. Di dalam hadis juga kerap digunakan perkataan tasbih dan pecahannya dengan arti salat atau sembahyang. Jangan kita kata tu kaedah bahasa tosi. No. Dah pakai hadis. Dalam hadis ada sebut tasbih dengan makna sembahyang. Mana hadisnya? Dalam Quran sebut dia sesuai Quran dengan hadis. Lihat sebagai contohnya dua hadis di bawah ini dan perhatikan perkataan yang bergaris di bawahnya. Perhati. Satu, kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhata dhuha. Sabbaha subhata dhuha wa inni la usabbihuha. Bermaksud tidak pernah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang duha, tetapi saya mengerjakannya. Jadi bukan bertasbih duha, sembahyang duha, tapi dia guna sabbah. Wa inni la usabbihuha, tapi aku bukan makna tasbih duha, bersembahyang duha. Buat Syiah kata tengok jahat. Aisyah ni kata Nabi tak buat, dia buat mana-mana. Gaduh nak kritik gaduh nak kritik. Itulah buat kau dia suka buruk tu kau orang tu tak boleh. Itu perut Islam. Dia kata tengok, inilah bukti kata dia. Ahli sunnah ni teruk. Sembahyang duha tu bukan Nabi buat, Aisyah buat. Jadi duduk teruk dia. Aisyah sendiri kata dia tak aja tengok Nabi buat, tapi dia buat. Jadi mana pandai pula dah. Apa maksudnya orang kecek tu kena faham model. Ni apa dia hadis riwayat Bukhari ke apa ni, kalau Syiah ni dia ambil dalam Bukhari mu ada. Sebab tu dia kata lebih pada orientalis, lebih pada Yahudi, musuh Islam hakikatnya, nak mengelirukan umat Islam. Orang Yahudi tak ada begitu mu. Ni siapa dia masuk ke dalam kritik bab sembahyang ke apa. Tidak kau teruk. Maksudnya ialah walaupun saya tidak pernah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang duha, tapi saya mengetahui bahawa baginda memang mengerjakannya. Sama ada melalui baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri atau melalui sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah saya bersembahyang duha. Tidak tengok, tak pernah tengok, tidak semestinya benda tu tidak ada. Tak pernah tengok Nabi sembahyang, tidak semesti berarti Nabi tidak pernah sembahyang. Aisyah tu salah seorang daripada 9 orang bini dia. Okey, dia tidak duduk dengan Aisyah sama.
Dia duduk rumah bini lain, kata bini lain. Dia tak tengok munasabah lah. Pas waktu duha tu, waktu orang pergi buat kerja tubik, bukan duduk dalam rumah. Patutlah dia tak aja tengok pun. Tapi dia tak aja tengok. Jadi dia tahu Rasulullah sendiri kau koyak. Ya dia buat. Atau sahabat-sahabat lain koyak. Gitu sepatutnya kena faham. Tapi dia musuh. Kata selalu tengok Nabi tak buat, dia buat. Jadi hak kita naknya sabbaha subhatad duha. Sabbaha tu bukan bermakna bertasbih duha, sembahyang duha. Wa inni la usabbihuha. Itu pecahan-pecahan tasbih belakalah tu. Pecahan-pecahan tasbih. Tapi aku bersembahyang duha, bukan makna bertasbih duha. Jelas. Yang kedua kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilah qibala ayyi wajhin tawajjah wa yutiru 'alayha ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Seperti hak bergaris tu. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang di atas kenderaan. Yani unta dengan menghadap ke arah tempat yang ditujui, walaupun tidak menghadap kiblat. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersembahyang witir di atasnya. Tetapi sembahyang fardu tidak baginda sallallahu alaihi wasallam tunaikan di atas kenderaan. Kalau nak sembahyang fardu juga dia cari tempat berhenti. Dia sembahyang fardu. Tapi ke mana-mana pun dia guna yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Bertasbih di situ bukan makna tasbih subhanallah subhanallah. Tu tak payah kalau lagu tu tak payah tak menghadap kiblat tak timbul ada masalah. Ni tak menghadap kiblat. Tapi dia sembahyang. Menunjukkan ada keadaan tertentu tak apa tak menghadap kiblat pun. Tapi sembahyang sunat lah. Kok mana-mana pun dia guna perkataan yusabbihu. Jadi kalau dalam ayat-ayat tak digunakan perkataan tasbih dan pecahannya, fasabbih bihamdi rabbika dan sebagainya, itu tidak salah, sesuai dengan hadis. Dari segi dengan digunakan tasbih itu dengan makna sembahyang. Apalagi kalau disebutkan waktu-waktu tu. Dah kita duduk buat, kita nampaklah waktu tu lah kita buatnya. Sembahyang 5 waktu tu, bukan waktu lain. Disebut pula waktu, jelas menunjukkan sembahyang tu yang ditentukan waktunya. Wahina tuzhirun, hina tumsun, waktu petang, wahina tuzhirun, waktu zuhur. Tu gapo dia? Jelaslah semua ni berkait dengan waktu. Yang kelima, ini ayatnya panjang juga. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Itu ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepadamu, yakni sebelum mereka masuk ke tempat kamu bersunyian, dalam bilik kau gapo kau kita kata kena minta izin dalam 3 masa. Ini kena secara khusus dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa yang terdedah auratmu, yang biasanya terdedah auratmu. Jadi adab yang Allah SWT ajar tu, kamu dan mereka tidaklah bersalah selain daripada 3 masa yang tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepadamu, dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, yakni yang menjelaskan hukum hakamnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Cepati ayat ni. Di dalam ayat ini tersebut waktu sebelum sembahyang subuh.
Jadi makna ada waktu tu permulaan sebelum sembahyang subuh. Dia sebut waktu sebelum sembahyang subuh, mana ada permulaan tu. Dan waktu selepas sembahyang isyak. Selepas sembahyang isyak, waktu tu ada waktu. Secara tidak langsung ia mengisyaratkan kepada adanya had dan batas waktu sembahyang fardu. Itulah maksudnya. Dari segi batas tu, yang kita kata waktu yang ditentukan oleh Allah tentu tu ke mana? Ada permulaannya, ada hujung dia. Dalam Quran sudah ada asas dia. Cuma secara terperinci, bila Jibril mari royak, tu jelas benar lah. Terang benar lah waktu tu. Sebab berkait dengan kedudukan matahari, gapo tu, gelincir matahari, jelas benar. Walaupun dalam ayat tadi ada dah sebut sikit-sikit sebagai isyarat, ada dah. Jadi itulah demikianlah keterangan secara umum dan ringkas tentang sembahyang 5 waktu di dalam Al-Quran. Keterangan tentangnya secara terperinci dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia. Waktu Allah SWT pertanggungjawabkan kepada Rasulnya, bukan Rasul ni cara nak amal Quran saja. Waktu tak ada kau satu. Hadis-hadis ni tak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Apa yang dia kecek tu tidak lain melainkan wahyu yang diberikan kepadanya. Dia pada Nabi kecek guna Quran semua kan. Dah kalau dengan Nabi tu mari bawa kerja dia nya wahyunya berupa Quran saja. Saat ni dia kata dia tidak kecek mengikut hawa nafsu dia. Hak dia kecek tu semua wahyu berlaku. Dah kalau wahyu tu Quran saja. Jadi Nabi kecek guna Quran sama kan? Nak minta nak roti kau nak makan kau dah. Nak tanya tidur ada kau tak ada orang tu guna Quran belaka. Tak mudah sabar tu Jadi hak selain daripada Quran hak Nabi kecek ke dia? Hak ni hadis lah. Hak tu pun Tuhan kata wahyu juga. Tuhan kata wahyu juga. Apa enti hadis ni kata tidak wahyu? Hak wahyunya Quran. Sebab tu kata dah. Jauh. Tak faham. Tak faham. Semua hak Nabi kecek tu tak kecek mengikut hawa nafsu dia. Wahyu belaka. In huwa illa wahyun yuha. Itu kalau orang ngaji Arab dia faham dah. Isbat selepas daripada nafi tu apa makna? Semua tak ada. Hak dia kecek semua wahyu belaka. Bermakna hak orang panggil hadis-hadis ni wahyu lah. Bukan hak Nabi kecek lah. Hadis-hadis tu Nabi kecek. Jadi dipertanggungjawabkan, bukan menyampaikan Quran saja Nabi ni, melaksanakan ajaran Quran. Hak kata suruh sembahyang lagu mana? Dipertanggungjawab ke dia lah. Sebab kalau nak royak belaka hanya benar. Sebab tu gapo-gapo dia tak boleh buk saja, dia kena ada tunggu. Akhirnya Quran saja. Mana nak boleh? Dia kena ada pemandu dia tu kalau peta sekali pun. Nah, buku peta. Sekarang pemandu dia kena ada juga. Barulah kemah. Barulah bertanggungjawab sungguh. Rasulullah SAW telah menyampaikannya kepada umat Islam menerusi ucapan dan perbuatan baginda dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baik. Ni mai subuh Allah. Mengucap panjang ni terlepas dah subuh. Kita tak apa pergi qada, sembahyang qada. Dia buat qada ada. Hak ni terlepas sembahyang lepas waktu ni. Betul kan? Hak dia buat sendiri, hak berlaku kepada dia. Kita pun boleh tahulah. Oh, kalau naik matahari gitu dah, qada lah sembahyang subuh. Lepas tu ada bel kau komak kau lagu mana pula. Kita boleh tahu daripada hadis. Kalau tak tengok hadis, susah berlakon. Untuk melaksanakan ibadat dengan sempurna, khususnya ibadat sembahyang, umat Islam haruslah menunaikannya mengikut keterangan dan perincian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malang sekali kerana ada segelintir manusia pada hari ini menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwa bahawa jalan keselamatan terletak pada mengikut Al-Quran semata-mata. Dia kata begitu. Lalu mereka menafsirkan
Al-Quran menurut hawa nafsu dan akal dangkal mereka. Sebahagiannya mengatakan sembahyang yang difardukan oleh Allah hanya pada 2 waktu saja. Sebab ada nampak zahirnya begitu, zahirnya sekali tengoknya begitu. Sebahagian yang lain pula mengatakan 3 waktu. Ada juga yang di antara mereka orang-orang yang menerima sembahyang 5 waktu seperti kebanyakan umat Islam. Tetapi cara dan kaifiat sembahyang hasil ciptaan akal mereka yang cetek tidak pernah sama dan tetap. Hak ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Itulah akibat dia. Bahkan ada yang menafikan terus sembahyang dengan kaifiat yang ada ini. Dia kata tak ada kaifiat ni. Ikutlah. Dia kata rokok saja. Masa ni kita suruh nak rokok dah. Masa ni kita suruh nak sujud. Lagu tu. Akhirnya ibadat sembahyang yang merupakan salah satu tonggak agama Islam bertukar menjadi lelucon yang menggelikan hati manusia semata-mata. Kalau orang kata tahu umat Islam kalau ikut agama ni. Itulah akibat buruk daripada menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sedar atau tidak, golongan ini sebenarnya adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuh agama Islam yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya. Dia sedar ke dia tidak sedar, dia ikhlas ke dia tidak ikhlas, tak caralah. Dia ikhlas bukan dia tak kena cara. No. Ikhlas ni. Ikhlas nak pergi Mekah. Tapi naik kapal terbang nak pergi Tokyo. Siapa Mekah? Tak boleh. Tak siapa dengan ikhlas saja. Dengan betul dah kita memang tak ada lain. Nak pergi Mekah. Tapi naik kapal terbang pergi Tokyo. Mana nak siapa Mekah? Lagu tu lah juga ni. Ya, benda-benda lagu ni lah yang keliru umat Islam. Keliru. Dia tak faham. Dia kena jalan tu betul, kena yang membawa ke sana, bukan atas niat saja. Benda ni baru jadi betul. Kemudian ayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari, panjang ni, kita sambung semula lah. Kita sambung semula lah. Untuk hari ni hanya setakat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Persoalan. Ya, tahu lah. Ya. Dalam ketentuan waktu sembahyang ada khilaf mazhab. Ada nanti kita bincang kemudian. Memang ada. Kita bincang kemudian. Memang ada. Ini panjang-panjang soalan ni. Panjang-panjang soalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada beberapa persoalan, iaitu apakah pendapat Maulana mengenai gerakan Ikhwanul Muslimin? Dan juga pengasasnya Hasan Al-Banna. Ini kerana sejak akhir-akhir ini ada golongan agamawan muda dalam negara kita yang giat mengkritik, mengecam, bahkan sampai menyesatkan Ikhwanul Muslimin dengan tuduhan gerakan Khawarij moden. Hasan Al-Banna pula dikatakan sebagai seorang pelampau yang cuba untuk menjatuhkan pemerintah Mesir yang sah. Ikhwan juga dikatakan cuba untuk berbaik-baik dengan puak Syiah, sehingga Hasan Al-Banna pernah mengajak kumpulan Syiah bersatu di bawah Ikhwanul Muslimin.
Bagaimana pula dengan ulama-ulama besar yang muncul dari ikhwan muslimin seperti Syed Sabiq, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Sa'id Hawa, Syed Qutub dan ramai lagi? Adakah boleh dikatakan mereka ini juga sesat? Melalui rujukan saya di internet, hanya ulama-ulama dari Saudi, terutamanya Syekh Abdullah bin Baz yang paling banyak mengecam dan mengkritik ikhwan muslimin. Yang kedua, saya ingin tahu mengenai akidah tajsim. Itu akidah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi hal ini mana kesimpulan dia pas panjang kan. Nah. Jadi dia kata Ibnu Taimiyah ni mujassimah, termasuk dalam mujassimah. Pasal orang tanya dia Tuhan turun lagu mana? Dia kata dia turun ni dia turun. Dia pun turun. Daripada kursi dia tu ataupun membar dia tu turun lagu tu lah. Turun ke langit dunia. Betul ke lagu tu? Benarkah dakwah seperti ini? Ustaz itu mengatakan kisah ini terdapat dalam kitab Ibnu Taimiyah sendiri. Yang ketiga, apa itu khalaf dan salaf? Apakah perbezaan antara kedua-duanya? Yang keempat, boleh kita mengambil manfaat dari agamawan dari kalangan ahli bid'ah? Contohnya, kita menuntut ilmu dari ustaz yang sangat gemar melakukan bid'ah dengan syarat kita hanya mengambil ajaran yang betul sahaja darinya dan meninggalkan ajarannya yang bid'ah itu. Benarkah ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang hanya tunduk hormat kepada ahli bid'ah, orang itu seperti telah meruntuhkan agama? Saya mohon maaf kerana soalan yang agak panjang. Panjang soalan. Jadi panjang hok ni pun saja ni kalau nak beca dia tak ada dah. Jadi tuduhan-tuduhan yang seperti ini tak benar. Inilah ada kecenderungan pihak-pihak tertentu suka sangat ni lebih-lebih. Kalau kita kata salah, tersasul, salah silap tu nyada siapa-siapa pun, nyada tu, terimalah. Moga kita dalam keadaan tidak tenang kan. Semua nak kepada Islam, nak kepada kedaulatan Islam, tapi cara tu masing-masing kan. Jadi ada salah silap tu tak kira lah, asalkan kita nampak dia nak kepada Islam. Jadi jangan mudah-mudah, terutama orang yang berjasa kepada umat, banyak khidmatnya. Gini, sahabat-sahabat kan ada juga salah, tapi Allah SWT janji untuk hapuskan dosa dia kalau ada salah silap tu. Sebab Sayyidina Uthman, Nabi SAW ada kata, la yadurru Uthman ma amila ba'da al-yawm. Lepas ni apa-apa yang Uthman buat pun lepas pada hari ni tak ada akan memudaratkan dia. Pasal apa jasa dia buat tu besar benar. Kalau dia ada buat salah pun tak jadi apa, tak memberi kesan kepada dia. Kita kena fikir gitu sepatutnya. Bapa Sayyidina Uthman buat apa? Sayyidina Uthman beli bi'ri aris. Orang Yahudi selama ni, orang Islam duduk menumpai minum air tu kena bayar. Dia beli percuma. Dia siapkan Jaisul Usrah. Tak ada, tak cukup senjata nak perang lagu mana, tak cukup kuda, tak cukup macam-macam lah, senjata tak cukup. Dia siapkan semua tu. Pergi. Berapa sumbangan dia, sebanyak mana. Itu benda dia buat. Jadi kalau ada salah silap, dia manusia, dia ada lah. Kena letak situ. Kalau dia tak ada, tak apa lah. Kalau dia ada, biasanya manusianya ada kan salah silap tu. Dengan sebab benda yang dia buat tu besar sangat, Allah SWT boleh hapuskan. Tak kira, hapus kira benda tu. Jadi apa kita duduk timbul benda-benda lagu ni? Jadi menyebabkan jadi orang tawar hati, tak boleh. Kalau nak itu sebut kesilapan dia. Kesilapan dia tu pun kita tengok kadang-kadang kesilapan menurut pahaman dia, menurut tafsir dia, kok silap. Bukan kesilapan tu menurut semua ulama sepakat. Kesilapan tu dah menurut tafsir dia. Tafsir dia tu kita kata betul, tak apalah. Betul lah. Tapi bukan hak tu saja betul, tak tahu lagi hak sebenarnya, hak betul di sisi Allah. Jadi kita kena terbuka lah benda-benda lagu ni, kena terbuka sama-sama Islam ni, sama saudara. Jangan duduk menimbulkan rasa benci, membenci satu sama lain. Tak boleh. Tak boleh, tak kena rugi kita sendiri. Ni macam-macam dalam masyarakat kita pun ada. Dia kata tak boleh tu kaum muda, tu Wahabi, macam-macam dia kata dah. Jadi apa hasil dia? Kerugian besar kita. Akibatnya hak pandai diabaikan. Pasal apa? Kerana tuduhan kita pun tak tahu gapo juga. Tak tahu gapo juga. Jadi tak sepatutnya benda-benda lagu ni, tak sepatutnya berlaku.
Perbezaan pendapat boleh ada. Jadi Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna siapa-siapa pun dia lagu tu je lah. Bukan kita ahli sunnah ni tidak seperti mesti betul, mesti maksum. Kita tak kata gitu siapa-siapa pun. Jadi dia boleh salah, tapi kesalahan dia tu kita hadapilah dengan betul. Macam kita tidak ada salah. Jadi kalau sama-sama ada salah, kita memaafkan hal kecil-kecil tu. Jangan ditimbulkan kalau benda tu benda masih khilaf lagi, hanya menyalahi tafsiran kita saja. Jangan. Jadi kita kena tengok jasa dia, sumbangan dia. Lepas tu tak betul kata apa dia kerajaan yang sah ke apa, dia menentang sah warna, sah mengikut acuan mana sah tu. Jadi ala gundilah orang Islam ni keliru. Jadi setiap menentang kerajaan tu dosa besar selalu, salah selalu, khawarij selalu. Khawarij dia menentang sahabat, hak betul. Dia menentang pemerintahan sahabat. Ni kalau pemerintahan Raja Faruk tu dah apa ya betulnya. Tapi itulah orang ni kan, dia macam-macam keadaan orang ni. Kadang-kadang nak ambil hati golongan-golongan tertentu, dia kecek benda-benda lagu ni, nak rakyatnya dia setuju lagu ni, macam-macam. Jadi itu tak boleh merugikan agama. Jadi kalau ada siapa-siapa, Syekh Abdul Aziz bin Baz siapa pun, itu sudut pandangan dia saja. Kita kena anggap gitu. Hak dia molek berapa banyak? Hak dia molek habis. Hak dia tak molek tak sah. Gitu. Duduk situ senang lalu kalau duduk situ. Semua tidak masuk. Semua tidak masuk. Kalau betul dia kata lagu tu, mana dia silap lah. Tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitu. Jadi mana nak suruh orang terima kita saja, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia ajak Syiah ke apa. Pada masa tu tak ada lagi revolusi Iran ke apa. Dia orang keliru saja. Apalagi fatwa Al-Azhar ada pada masa tu, kata boleh beribadat cara dengan semaya cara Ja'fari. Syiah lah. Keliru gitu semua. Tak tahu. Hampir-hampir kita boleh kata tak tahu gapo pun tentang Syiah, walaupun dia Syekhul Azhar. Pada masa tu pasal apa? Syiah ni pun tak ada wujud dalam kenyataan. Pada masa tu berbeza dengan ni. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita, duduk depan kita, beza. Jadi pada masa tu dah bukan dia mengaku Islam. Dalam Quran kan sebut ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah SWT suruh Nabi ajak orang Kristian, mari kita baik, balik kepada prinsip sama-sama kita terima. Kan? Tu kafir tu. Jadi tidak salah sikap ulama tu pun satu ketika dahulu. Sebab atas dasar dia tidak tahu bahaya benar ni. Dia tidak tahu. Dia ingat dia mengaku Islam, mengadap kiblat, semaya, sebab kita gitu. Dah kalau nak mari kita lah. Setara tu je. Setara tu je. Dalam keadaan tak jelas. Bukan dia saja. Orang-orang lain pun kalau betul lah, kalau betul. Jadi kita tidak boleh menyalahkan atas benda-benda lagu ni. Saya walaupun anti Syiah kuat dah, tapi kita boleh faham keadaan tu orang diterima dalam keadaan lagu mana dia tak jelas. Kita boleh maafkan dia. Bukan sampai tak boleh maaf langsung. Kita boleh maafkan dia. Tapi jangan berterusan. Dia tak ada dah Syiah timbul sekarang ni, dia tak ada, dia tak tahu cerita. Dia tak tahu cerita Syiah ni teruk setara mana. Sama ada Syekh Shaltuk ke, sama ada Hasan Al-Banna ke, ataupun orang-orang lain yang nak baik dengan Syiah tu pada masa tu. Keadaannya gitu. Yang kedua, saya ingin tahu tentang tajsim. Sebenarnya tak ada orang dalam ahli sunnah ni faham lagu tu. Tak ada. Sama ada golongan Wahabi ke, ataupun golongan Salafi ke, golongan Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, hak mana tak ada. Hak kata Tuhan ni berjisim, bersifat seperti makhluk, tak ada. Kalau ada tu satu kekeliruan. Hak ada sebut, biasanya hak sebut lagu ni macam Rihlah Ibnu Battuta ada sebut benar-benar kitab lagu tu bukan muktabar. Kitab-kitab lagu tu bukan kita boleh pakai untuk menghentam, menghukum seseorang, tak pandai. Dia hak utama dia nak ayat pengembaraan dia tu pergi negeri tu pakai Melaka mari. Tu je.
Jadi kita tak boleh buat putusan dia tu setara mana alingnya, gaponya. So, kalau kita kata memang Ibnu Taimiyah buat sungguh, dia buat, kalau kita andaikan dia buat sungguh lagu tu, dah berapa kali royak tak cakap erti ni, bodoh terlanjur, tu orang panggil lagu mana, lagu ni lah tu. Ada juga orang jenis backing gitu kan, boleh jadilah turun lagu mana, lagu ni tu. Orang tu pun tak faham, tapi dia tak kata gitu. Orang tahu dah, orang nak cocok macam dia, cocok macam nak suruh dia kata lepas tu tuduh lalu, katalah lecak lalu. Sebenarnya dia tindakan dia tu menjawab orang yang nak main-mainkan dia tu. Boleh jadi. Jadi kita kena takwil alah kebaik ulama-ulama ni. Jangan kita suka-suka buruk. Baru ni ada orang tanya, salah seorang lah, dia kata message, dia kata betul ke, hadis ke? Ada ustaz tu kata dalam TV, dia kata lahmul ulama masmum, daging ulama ni beracun. Dia ada sebut hadis. Betul? Tidak hadis tu. Tapi pendapat ulama, kata-kata ulama. Jadi apa maknanya lahmul ulama masmum ini, daging ulama tu beracun, jangan kita terbang makan, mati kita. Jadi orang makan kau daging ulama, kau tidak ulama kau. Nah, itu bahasa Arab. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam Quran akan sebut, ada kau suka seseorang tu makan daging saudara ni. Makan daging itu maksudnya ngopak, kata huduh. Sebab apa dia kata gitu? Saya sok balasan dia gitu. Hak malam Mi'raj tu Nabi naik tu, tunjuk Isra Mi'raj tu, tunjuk lagu tu lah orang kata kau. Daging hak molek ada dia makan hak. Hak busuk. Lagu tu. Jadi tak boleh. Kata huduh ni kita kena alah ke molek. Hak tu hak ni pun tak sah duduk belaga-laga kan, tak sah. Boleh jadi gitu. Apa itu khalaf dan salaf? Khalaf dan salaf ialah panjang benda ni, kalau nak bincang belakang kan dah. Cuma kita boleh royak salaf ni hak dulu, hak dekat dengan Nabi, sahabat, tabi'in, tu salafnya. Khalaf ni hak selepas pada tu. Macam-macam lah takrif itu pula, ada berbeza-beza pula. Lepas tu dari segi fahamannya, kebanyakannya salaf ni dia serah pada Allah SWT, terutamanya kalau dalam masalah sifat-sifat Tuhan. Hak nampak serupa dengan makhluk, tapi dengan keyakinan bahawa Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu cara salah. Cara khalafnya dia takwil. Dia takwil. Yang keempat, bolehkah kita mengambil manfaat daripada agama ahli bid'ah? Ginilah, sebab kita kata kita dengar orang kafir, hak mana ada manfaat dengan dia, kita ambil lah. Orang ni kebolehan tidak sama. Misalnya kalau kita nak belajar nahwu dengan dia, lah. Nak belajar ilmu nahwu dengan dia, tak apa, belajar dengan orang kafir pun tak apa. Ilmu nahwu Arab, walaupun nahwu Arab, cumanya dia gini lah, kalau dah orang ni ada penyakit ke ada, dia akan tubik. Ada seorang sahabat saya dulu, dia kenalan lah, duduk mana lah ni, dia pernah mengajar sini di Kelantan, Syekh Muhammad Ahmad Khatib, orang Syria. Dia kata jangan, dia kata tuk guru dia mati ke Syiah, kena gantung Syiah, kata dia. Masa tu tak tahu mana lagi Syiah, lah ni boleh tengok sungguh lah. Jangan, kata dia. Dia gini, kita kata tak ada belah mana, kita ajak panggil guru Arab Syiah pun tak kisah, bukan bahasa saja. Tidak gitu, kata dia. Dia akan buat contoh kan, qatala Aliyun Muawiyah. Dia akan buat contoh lagu tu. Ali telah bunuh Muawiyah. Ali laknat Muawiyah. Tengok contoh. Dia akan mempengaruhi juga. Setara tu lah. Tapi jadi hak ni pun gitu je, takut-takut gitu tak pasal masuk. Hak semolek-moleknya kalau ada hak bersih daripada awal sampai akhir lah. Cumanya kita kata ada benda-benda yang tak kisah sangat. Setara tu lah. Itulah jawapan dia. Jadi banyak ni hak ni. Boleh lagi? Boleh lagi Adakah Asmaul Husna termasuk dalam zikir? Ya, termasuk dalam zikir umum. Termasuk dalam perkara bid'ah juga kah zikir yang ada rentak lagu tanpa muzik? Ya, tak boleh lah, tak usah lah buat lagu tu mana-mana. Yang ketiga, benarkah cerita yang mengatakan Nabi Adam ni ada dua orang anak, dia beranak dua-dua sekali? Betul. Lepas tu hak ni kembar hak ni,
berkahwin dengan kembar Aqsa lagi. Betul lah, untuk mengembangkan manusia tu dia nikah adik-beradik tak apa dalam syariat dia. Kalau tidak nak kembali ke mana manusia. Jadi waktu betul. Itulah jawapan. Reka-reka kan? Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz mengenai air selusuh yang dijampi dengan doa dan ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkan wanita mengandung melahirkan anak? Boleh percayakah? Adakah ia bertepatan dengan syarak? Tidak salah. Boleh, harus saja. Harus saja boleh buat. Yang kedua, apakah hukum memakai topi sudu? Topi sudu, benarkah ia boleh disandarkan atas hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Jadi fasik, dan boleh sebabkan seseorang jadi fasik? Tidak. Ini termasuk dalam harus. Boleh. Ada pun orang duduk pegang tu, zaman Nabi dia kata tak boleh. Orang zaman Nabi dulu dia pegang dalam satu peperangan tu, macam mana? Dia duduk alik matahari mengadap gini kan? Orang kafir duduk mengadap matahari, dia pecah. Tak boleh nak itu. Jadi dia pakai topi sudu. Dia pakai topi sudu baru boleh lawan dengan Nabi. Waktu Nabi marah tu pakai topi sudu. Waktu ada asas waktu, tak ada asas. Kalau iya pun waktu cerita lagu mana nak lawan Nabi. Nak lawan Nabi. Ni kalau kita becah kan, kita buat kerja ni pakai waktu apanya. Tak ada jadi masalah tu. Pakai lah topi sudu. Pakai topi sudu. Lepas tu nak semayang putar dah. Putar tu letak dalam tu. Letak dalam jadi piah dah. Boleh, tak ada jadi masalah. Tidak termasuk dalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu golongan, dia termasuk dalam golongan tu, tak termasuk dalam hal tu. Sebab hal ni dia berkait dengan menyerupai dari segi agama tu. Dari segi agama, bukan dari segi pakaian kita pakai baju kemeja, dia pakai baju kemeja pun jadi tak boleh. Dah. Oh, lagu tu jenuh lari lah dah. Dia buat lagu ni, kita tak boleh buat lagu ni. Satu kerja pula. Tak, tidak maksud tu. Maksudnya misalnya solid, pakai solid. Tu lambai dia. Berkait dengan agama dia. Tak ada kena mengena dengan bangsa dia, kau dengan apa, tak ada kena mengena tu. Tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Tapi kalau tak ada benda lagu tu, pakai kok dia ke, pakai gapo-gapo lah, tak jadi masalah. Bahkan Nabi SAW sendiri ada pakaian yang diperkenalkan oleh orang kafir. Pakaian yang diperkenalkan oleh orang kafir, jubah yang khusus dengan orang kafir. Sayyidina Umar pakai sokok orang Kristian pakai. Tak ada jadi masalah. Cuma dia pakai bukan atas dasar lambat agama dia. Kebetulan buat dia pakai. Tu tak jadi masalah. Tak apa. Nabi SAW pakai seluar. Kalau nak kira seluar ni bukan pakaian Arab. Nama apa seluar? Syirwal asal dia ni. Bahasa Parsi. Jadi bahasa Arab sirwal. Orang Melayu pakai seluar. Hak tu lah. Hak tu lah. Jadi hak tu Nabi pakai. Bahkan hak tu kau molek lebak sebab dia menutup aurat kan. Kalau berangin kau gapo kau tidak selap kalau pakai luar. Lagi molek nak perang nak gapo kau mudah. Nak lopak atas kuda gapo kita kata sampai gitu kan. Jadi Nabi SAW pakai. Tidak kata Arab saja Islam ni. Dah, tidak gitu. Sebab tu kita tengok mana-mana pun Islam pergi kan dia jenis terbuka. Dia pergi ke China, dia buat masjid jenis bentuk China, lebih mesra dengan masyarakat. Jangan kita buat benda yang terlalu asing. Terlalu asing. Dia mari ke Malaysia. Bentuk apa ni masjid dia tu, binaan dia, seni bina dia, alahkah kemelayuan. Gitu cara. Memang terbuka daripada dulu lagi amalannya terbuka. Lagu tu lah molek. Lagi ni, bolehkah kita makan makanan yang dimasak oleh non-Muslim? Misalnya kawan serumah ke, boleh, tak ada masalah. Kalau dia masak tu gap dia kita kata bobo ke dah. Bobo tu dah gap. Bobo. Dia masak sayur ke tak bobo lah kos-kos itu. Dia buat tak jadi masalah. Nabi SAW sendiri pernah makan orang kafir buat keju gapo orang kafir dia. Orang Yahudi dia buat, dia makan. Cuma jangan ada, pastikan jangan ada bahan-bahan yang haram. Sudah. Kalau ada hak haram tu orang Islam masuk pun tak boleh.
bukan hati orang kafir. Masalah masuk tu tukar masak tak jadi masalah. Asalkan benda yang dimasak tu halal. Jadi kalau hak tidak halal, orang Islam pun masak pun tak jadi apa. Tak boleh haram apa tu lah. Gitulah rekan. Wallahu a'lam. Dia pesan Ustaz untuk umat sama untuk kelas Ustaz di Kuala besok akan rasa di Masjid Tubi rambut semula 10 pagi hingga 4 petang. Dan yang kedua, aksi yang bersama Jarum di Kelantan akan mengadakan majlis penangan ancaman bahaya Syiah malam besok di Bandar Rantut, Masjid Rantut, lepas maghrib. Jadi oleh saudara dari sana boleh. Yang ketiga, memandangkan keadaan kelas kita ni dah ketat sangat, kita tak pasti akan sedang berusaha untuk memecahkan dini itu untuk buat satu buat lagi ke belakang. Jadi menggunakan kosnya agak tinggi, kita mempelawar pada siapa yang nak menyumbang kepada usaha tersebut. Dan antaranya kosnya antara 10 hingga 12,000 lah. Deposit saja pun dalam api dan bangunan itu dalam 4,000. Kursi 100 unit. Lepas tu ekor 3 unit. Ekor pun rasa dalam 6,000, 2,000 satu unit. Mungkin lebih dalam 12,000. Jadi macam mana ini kita lancarkan dulu skil wakaf kursi 20 unit satu. Kita nak 100 kursi lagi. Sekarang ni pun kursi dah ada 100 lebih. Jadi dah sekarang peserta kita ada kata sampai 140. Jadi kata akan saja apa ni bila kita pergi dan sama-sama tutup majlis kita pada lagi dengan majlis taksir barang atau doa.